A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Syed Muhammad Khulaimi bin Syed Hassan Adli memegang nombor metrik A176349 akan membentangkan slide yang berjudul Pencerakinan Naratif Biografi Tokoh Tuan Besar bersempena Kolokium Siswazah dan Prasiswazah Pengajian Arab dan Tamadun Islam I-Kospati 4.0 2022. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Eza Azrai Jamsari selaku penyelia atas segala nasihat dan kudrat yang diberikan. Tokoh Tuan Besar yang boleh dikatakan tokoh terkenal dan teragung di bumi Terengganu Darul Iman. Tokoh Tuan Besar adalah seorang ulama yang dedikasi, ikhlas dan jujur. Beliau telah menjalankan tugasnya dengan cemerlang sehingga Terengganu terkenal sebagai sebuah negeri yang tersebar luas syariat Islamnya ke serata negeri. Bagi metodologi, secara keseluruhan bagi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif iaitu kajian sejarah dan analisis kandungan. Untuk dapatan dan perbincangan, yang pertama biografi Tokoh Tuan Besar. Nama penuh beliau ialah Syed Muhammad bin Zainal Abidin bin Hussein bin Mustafa Al-Idrus, juga lebih dikenali sebagai Tokoh Tuan Besar, adalah salah seorang daripada zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada pada generasi ke-34 selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Cabang 3, Kuala Terengganu pada malam Khamis 18 Februari 1795. Tokoh Tuan Besar mempunyai 4 orang isteri tempatan semasa hayatnya, iaitu Hajah Aminah, Encik Aisyah, Cik Safiah dan Tuan Mandak binti Syed Al-Idrus. Daripada perkahwinan tersebut, Tokoh Tuan Besar telah dianugerahkan seramai 21 orang cahaya mata. Corak pendidikan Tokoh Tuan Besar berkonsepkan pendidikan tasawuf Bani Alawi yang merupakan corak pendidikan keturunan nenek moyang sebagai panduan utama untuk memahami ajaran Islam. Terdapat 2 tokoh ulama Terengganu yang diketengahkan sebagai guru Tokoh Tuan Besar yang berasal daripada Patani. 2 tokoh tersebut adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Ar-Rahman Bukit Bayas, merupakan mufti pertama negeri Terengganu, dan Haji Wan Abdullah bin Muhammad Amin, iaitu mufti kedua negeri Terengganu. Tokoh Tuan Besar telah belajar di Pondok Syekh Abdul Qadir di Kampung Bukit Bayas, Kuala Terengganu. Selepas daripada itu, beliau telah berhijrah keluar bagi melanjutkan pengajiannya ke Masjidil Haram. Beliau telah belajar di Mekah selama 17 tahun dan ketika itu umur Tokoh Tuan Besar adalah 20 tahun. Tokoh Tuan Besar juga pernah melanjutkan pengajiannya di Hadraul Maut. Beliau juga telah mendalami pelbagai ilmu, antaranya ialah fiqh, usuluddin, tasawuf, tafsir, hadis dan bahasa Arab dan sebagainya. Ringkasnya, Tokoh Tuan Besar telah menuntut ilmu di Mekah, Madinah dan Yaman. Baik, kita pergi kepada karya-karya Tokoh Tuan Besar pula. Tokoh Tuan Besar merupakan antara tokoh ulama Melayu yang bergiat aktif dalam bidang penulisan. Kitab yang pertama ialah Kaz Al-Ula. Ia boleh diklasifikasikan sebagai sebuah karya dalam bidang sirah Nabi. Karya yang kedua ialah Sifat An-Nabi. Ia boleh dikategorikan sebagai sebuah karya dalam bidang Syama'il Al-Muhammadiyah. Kandungannya menjurus kepada perbincangan 2 bidang utama, iaitu sifat-sifat fizikal dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua ialah mujizat-mujizat yang menjadi bukti kenabiannya. Untuk kitab yang ketiga iaitu Sulam At-Taufiq, ia boleh dikategorikan sebagai sebuah karya dalam bidang fiqh ibadah. Untuk kitab yang seterusnya ialah Jawahir As-Saniyah. Ia boleh dikategorikan sebagai sebuah karya dalam bidang akidah. Kandungannya membincangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara terperinci, merentasi semua topik penting dalam ilmu akidah. Untuk kitab yang kelima iaitu Ad-Durrah Al-Fakhirah,
Ia boleh dikategorikan sebagai sebuah karya dalam bidang akidah. Kandungannya membincangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang seterusnya ialah Kitab An-Nur. Ia boleh diklasifikasikan sebagai sebuah karya yang menyentuh tentang kelebihan beberapa malam yang terdapat dalam 4 bulan Islam, iaitu bulan Muharram, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Untuk kitab yang seterusnya ialah Al-Uqub Ad-Durratain fi Bayan Kalimah Asyhadatain. Kandungannya menyentuh huraian pengertian dua kalimah syahadat dengan memperincikan aspek ketuhanan Allah SWT dan kenabian Nabi Muhammad SAW secara ringkas dan padat. Untuk karya yang seterusnya ialah Silsilah Ratib Al-Haddad. Ia adalah risalah kecil berupa sanad amalan Ratib Al-Haddad, bacaan beberapa wirid dan pemakaian sufi Tuanku Tuan Besar. Untuk karya yang seterusnya iaitu Tarikh As-Sibyan fi Hifz Aqaid Al-Iman. Ia adalah sebuah risalah kecil tentang beberapa perkara yang wajib diketahui oleh semua mukallaf yang menjadi pengetahuan asas untuk pengajian kanak-kanak. Karya yang seterusnya ialah Al-Hadis An-Nabawiyah min ma yata'alaq bi al-imanat al-arabiyah. Ia adalah sebuah risalah yang menghuraikan kelebihan memakai serban. Untuk karya yang terakhir ialah Kaifiyat Amal Ratib Al-Haddad. Kandungannya adalah berupa terjemahan terhadap zikir-zikir yang terdapat dalam ratib ini secara satu persatu mengikut susunan hingga ke zikir terakhir. Baik, untuk sumbangan dan peranan Tuanku Tuan Besar dalam bidang pentadbiran dan perundangan. Di dalam bidang pentadbiran, golongan Sayyid Ali Idrus merupakan saham yang besar dalam perkembangan Islam di negeri Terengganu, khususnya pada zaman pemerintahan Sultan Omar dan Sultan Zainal Abidin III. Semasa pemerintahan Sultan Omar, Tuanku Tuan Besar telah diberikan keistimewaan dalam kerajaan. Tuanku Tuan Besar selaku Syekhul Ulama merupakan orang pertama yang telah diangkat sebagai Ketua Dewan. Peranan dan sumbangan Tuanku Tuan Besar dalam pentadbiran negeri Terengganu dan masyarakat menunjukkan kesan yang positif terutamanya terhadap perkembangan Islam dan pembangunan negeri. Kesan baik ini dapat dilihat dari segi aspek penerimaan dan penghormatan terhadap beliau oleh masyarakat pada waktu itu secara menyeluruh, termasuk juga golongan istana. Beliau juga diberi kuasa dan tanggungjawab oleh baginda Sultan Omar untuk mengurus atau mentadbir kawasan daerah Cabang 3. Beliau menjadikan masjid sebagai pejabatnya dan di sebelah masjid beliau mendirikan sebuah rumah pasung atau penjara untuk menahan penjenayah yang telah melakukan kesalahan, manakala sebatang tiang untuk mengikat orang-orang yang dikenakan takzir kerana tidak menyertai solat Jumaat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan turut dihukum sebagai pengajaran. Dalam rentetan daripada tugas itu, Tuanku Tuan Besar tidak berkeseorangan. Beliau akan dibantu oleh anak-anaknya. Beliau telah diberi kepercayaan oleh Sultan bersama-sama baginda mengendalikan hal-hal pentadbiran negeri. Beliau sentiasa bernaung di bawah kekuasaan institusi istana. Hubungan Tuanku Tuan Besar dengan istana sangat rapat sekali. Kesimpulannya, Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Idrus atau lebih mesra dipanggil dengan panggilan Tuanku Tuan Besar adalah seorang tokoh ulama yang sangat berjasa atas sumbangan agama di bumi negeri Terengganu Darul Iman ini. Keistimewaan yang ada padanya telah meletakkannya berada pada kedudukan yang tinggi di negeri Terengganu pada zamannya. Ketokohannya amat jelas, bukan sahaja dalam bidang agama, malah dalam pentadbiran dan perundangan yang berkaitan dengan hal-hal ehwal kenegerian Terengganu. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.